Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat berjumpa lagi. Kali ini cikgu akan membawakan tajuk memahami kata kerja dalam soalan sejarah STPM. Jadi sekali lagi cikgu berharap dengan siri bimbingan teknik menjawab soalan sejarah ini dapat membantu pelajar dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang. Cikgu memilih kata kerja ini kerana ramai pelajar kepentingan kata tugas apabila menjawab kehendak soalan. Jadi sebelum cikgu lanjutkan, kita lihat dulu definisi kata tugas bagaimana yang dinyatakan oleh Nik Safia Karim dalam Kamus Dewan, iaitu perkataan yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemberi atau tugas-tugas lain. Kita seringkali berjumpa dengan kata tugas ni apabila kita menerima kertas soalan. So di sini cikgu highlightkan perkataan yang berwarna merah ni, mendukung sesuatu tugas. Maknanya apa yang perlu pelajar-pelajar lakukan ialah memahami apakah tugas di dalam yang perlu dijawab, yang perlu difahami menjawab soalan. So cikgu akan teruskan dengan beberapa contoh kata tugas untuk faham, untuk pelajar jelas dan faham. Contohnya di sini ialah perkataan jelaskan. Jelaskan ciri-ciri masuk maritim, bincangkan, kemudian bincangkan lagi, uraikan, kemudian bincangkan sejauh manakah. Ini adalah kata-kata tugas. Ini satu lagi contoh dalam sejarah Malaysia dan Asia Tenggara. Huraikan, bincangkan, analisiskan, kemudian jelaskan lagi, bincangkan, huraikan. So itu yang biasa pelajar-pelajar jumpalah apabila menerima sesuatu kertas soalan. Kita lanjutkan. Sebenarnya untuk soalan-soalan kata tugas tu dia berdasarkan kepada beberapa peringkat aras pengetahuan. Ini berdasarkan taksonomi Bloom lah. Aras pengetahuan yang diuji kepada pelajar. Kita lihat dulu contoh-contoh untuk aras pengetahuan. Yang pertama, ini yang asas sekali, iaitu pengetahuan. Aras pengetahuan. So di dalam aras pengetahuan, perkataan-perkataan yang ataupun kata tugas yang ditanya ialah takrifkan, bincangkan. Ini yang paling banyak sekali kita jumpa dalam sejarah tingkatan 6. Uraikan, galurkan, nyatakan. Itu untuk yang pertama. Kemudian aras yang kedua, aras kefahaman, iaitu jelaskan dan terangkan. Kemudian aras yang ketiga iaitu penggunaan. Yang ini jarang sekali kita jumpa lah. Kalau kita ada jumpa pun perkataan yang ini, bagaimanakah. Pernah juga ditanya soalan menggunakan ini, tunjukkan ni sekali tak ada lah. Ada dalam takat yang cikgu jumpa lah, tidak ada ditanya lah penggunaan perkataan tunjukkan. Kemudian seterusnya aras yang keempat iaitu aras analisis. Ini sudah level yang agak tinggi, di mana soalan-soalan yang dikemukakan ialah analisiskan, bezakan, bandingkan dan mengapakah. Ini soalan pada aras yang keempat. Kemudian ada aras yang kelima iaitu aras sintesis. Ini lebih tinggi lagi lah. Dua saja soalan, kategorikan dan rumuskan. Yang ini pun setakat yang cikgu jumpa tidak ada lagi soalan berdasarkan kata tugas ini. Dan
kita lihat yang seterusnya, yang terakhir, iaitu penilaian. Yang ini ada soalan yang berasaskan kata tugas paling tinggi, aras paling tinggi, iaitu aras penilaian. Selalunya soalan yang nombor 2 ni, sejauh manakah ataupun nilaikan. Dua ini kalau anda bertemu dengan dua perkataan ini, maka dia adalah aras penilaian, iaitu aras yang paling tinggi. So, setiap daripada kata tugas ini memerlukan pelajar memahami apa sebenarnya yang dikehendaki di dalam soalan-soalan tersebut. So, kita pergi satu persatu untuk melihat. Mungkin cikgu kena cepat sedikit, dan saya harap pelajar boleh ulang semula lah sekiranya tidak memahami. Yang pertama, aras pengetahuan yang pertama iaitu takrifkan. Cikgu berharap pelajar-pelajar boleh mencatatkan setiap aras yang diberikan. Takrifkan yang membawa makna, beri maksud dan istilah dengan ulasan. Yang ini jarang. Baik, yang kedua adalah ini. Yang ini yang paling banyak sekali ditanya dalam peringkat sejarah SPM lah. Walaupun dia pada aras yang rendah. Bincangkan, menghuraikan sesuatu, tajuk yang diberi secara kritis, dan juga menyatakan aspek pro dan kontra, serta sama ada pro dan kontra, baik dan buruk, positif dan negatif. So, ini paling banyak ditanya di dalam perkataan. Dan sebenarnya kalau dalam menjawab soalan itu, pelajar perlu memberikan pro dan kontra itu dalam 50%. Dia punya aspek pro dan kontra. Contoh soalan di sini, bincangkan dasar pemerintahan Aurangzeb bagi mengukuhkan kerajaan Mongol di India. So, pelajar kena lihatlah, adakah dasar-dasar yang dibuat itu dari sudut baik buruknya ke, dari segi positif negatifnya ke, pro dan kontranya ke. So, pelajar perlu memberi ulasan ataupun huraian yang mantap lah untuk aspek pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan, aras pengetahuan bincangkan. Aras pengetahuan bincangkan. Baik, yang seterusnya ialah masih lagi pada aras pengetahuan, iaitu huraikan. Ini pun ada juga soalan-soalan yang sejarah yang ditanya, iaitu menceritakan sesuatu dengan terperinci dan teratur. Contohnya, huraikan aktiviti ekonomi penduduk Melaka pada zaman pemerintahan Kesultanan Melaka. So, pelajar kena menceritakan tentang aktiviti ekonomi penduduk di Melaka itu secara terperinci dan teratur. So, kena jelas di sini, pelajar-pelajar kena faham semua makna kata tugas ni. Seterusnya ialah masih lagi di aras pengetahuan. Galurkan ni menghuraikan sesuatu peristiwa ataupun mengikut masa dan peristiwa secara kronologi, ataupun mengikut kronologi ataupun mengikut susunan. Kalau kita katakan galurkan pendudukan Jepun di tanah Melayu, kalau kita kena cerita daripada dia masuk di utara tanah Melayu sehinggalah ke Singapura, kejatuhan British di tangan orang-orang Jepun. Dan seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya, aras pengetahuan nyatakan. Masih lagi aras pengetahuan nyatakan, memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjut. Jawapan-jawapan itu sudah secara spesifik lah, ini secara detail dengan jelas. Kemudian yang seterusnya kita lihat
Kefahaman, aras kefahaman. Ini pada aras yang kedua, label yang kedua tadi, memberi penerangan dengan mengemukakan sesuatu perkara dengan jelas dan difahami. So, penerangan yang diberikan hendaklah sesuatu yang jelas dan difahami. Contohnya di sini terangkan konsep ummah. So, pelajar kena menjelaskan konsep ummah dan juga memberikan contoh-contoh ataupun dijelaskan sehingga orang yang membaca itu faham dengan konsep ummah itu sendiri, supaya mudah dipahamilah. Baik, seterusnya ialah yang aras kefahaman juga, jelaskan, terangkan, memberikan penerangan dengan mengemukakan sesuatu perkara dengan jelas dan difahami. Penerangan dengan mengemukakan sesuatu perkara dengan jelas dan difahami. Contohnya, jelaskan ciri-ciri masyarakat maritim di Jepun pada abad ke-16. So, pelajar kena mengemukakan ada berapa ciri dan setiap ciri itu diulas secara tuntaslah supaya dipahami dengan jelas oleh pemeriksa. Baik. Penggunaan yang ini cikgu tak akan ni sangatlah sebab ini jarang ditanya dalam sejarah, cuma cikgu nak awak boleh tuliskan menunjukkan tentang sesuatu perkara. Jadi untuk sejarah jarang setakat ni lah, kita tak jumpa lagi soalan dari. Baik, seterusnya ialah bagaimanakah pernah ditanya, dan maksudnya ialah pelajar menjelaskan sebab bagi sesuatu perkara. So di sini menjelaskan sebab-sebab, dia nak tanya kenapa, bagaimana. So, bagaimana perjanjian dimeterai dengan pihak luar mempercepat kejatuhan khalifah. So, kita kena bagi rasional di atas perjanjian itu menjadi faktor ataupun menjadi elemen yang mempercepat kejatuhan khalifah Uthmaniyah. So, itu untuk aras penggunaan. Yang seterusnya masih lagi aras penggunaan. Yang ini pun cikgu tidak akan menerangkan panjang lebar. Yang ini belum pernah ditemui, menggunakan maklumat dalam satu situasi bagi menerangkan satu situasi yang lain. Setakat ini tak adalah soalan daripada aras ini. Analisis, ini pun ada ditanya. Bila sebut analisis, pelajar perlu memecahkan sesuatu perkara kepada bahagian-bahagian dan menjelaskan setiap bahagian-bahagian tersebut. Maknanya dia lebih detail lah. Pelajar perlu memecahkan bahagian-bahagian itu dan setiap bahagian itu diterangkan. Contohnya analisis usaha-usaha ke arah pembangunan ekonomi Malaysia melalui dasar pertanian negara. So, apakah program-program yang dilaksanakan dalam dasar pertanian negara, dan setiap program itu perlu dijelaskan. Setiap isi-isi kecil itu perlu dijelaskan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada masih lagi pada aras analisis, bezakan. Yang ini maksud dia menerangkan dan menghuraikan aspek perbezaan sahaja. Seterusnya masih lagi pada aras analisis, menerangkan dan menghuraikan aspek kesamaan dan perbezaan. So, tadi bezakan hanya beza saja. Yang ini dia ada persamaan dan perbezaan. So, kalau boleh bandingkan persamaan dan perbezaan itu secara sama rata. Supaya jawapan itu nampak lebih seimbang lah. Contohnya bandingkan
gerakan kemerdekaan di Indonesia dengan di Myanmar, ataupun bandingkan faktor-faktor. So itu pun memerlukan kita melihat kepada persamaan dan perbezaan. Baik, seterusnya aras analisis juga mengapakah, iaitu mengenal pasti dan menghuraikan masalah. Mengenal pasti dan menghuraikan masalah. So kita setiap masalah itu kita kena nilah, kita kena jelaskan, huraikan masalah-masalah itu secara khusus. Jadi mengapa sesuatu peristiwa itu berlaku. So kita kena menghuraikan masalah-masalah tersebut. So seterusnya ialah yang kedua tinggi kalau tak silap saya, kategori kelima ni, aras kelima, kategorikan. Yang ini tidak ada lah dekat ni dalam sejarah. Cuma kita perlu faham sajalah, maksudnya menyusun sesuatu mengikut kelas berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan kriteria tertentu. Lagi aras sintesis juga, rumuskan, membuat kesimpulan dengan alasan-alasan daripada fakta atau maklumat. Ini pun setakat ni cikgu tak pernah jumpa lagi lah soalan daripada kata tugas rumusan dalam sejarah lah. So kita kena faham saja, membuat kesimpulan dengan dengan alasan-alasan dari fakta atau ini aras yang paling tinggi, iaitu aras mengulas dan menghuraikan fakta dan menilai fakta tersebut. Mengulas dan menghuraikan fakta. Bukan hanya ulas, tetapi kita menilai fakta-fakta yang kita bincangkan. Dan seterusnya masih aras penilaian. Ini soalan sejauh manakah. Jadi saya harap pelajar-pelajar dapat ambil, sebab ini banyak juga ditanya dalam soalan sejarah SPPM. Menghendaki pelajar satu menilai, pelajar mampu menilai faktor-faktor yang dinyatakan dan mengemukakan faktor lain. Sebab itu cikgu kata dalam video cikgu yang sebelum ini, saya kata kalau perkataan sejauh manakah dan dia dah beri satu faktor, pelajar perlu kemukakan faktor-faktor lain. Penilaian juga, adakah menilai fakta untuk menjawab ya atau tidak, atau kombinasi kedua-duanya. Soal kata tugas ini pun setakat ni cikgu tak pernah jumpa lagi lah dalam soalan sejarah. Tapi maksudnya ialah menilai fakta yang diberi ataupun fakta-fakta yang kita kemukakan, dan kita kena menjawab ya atau tidak, atau kita kombinasi kedua-dua ya dan tidak tadi. Boleh kata setuju atau tidak, dan sebaliknya kita nilaikan fakta-fakta tersebut. Okey, dan rasanya ini yang terakhir kalau tak silap, nilaikan, menimbang sesuatu perkara berdasarkan kriteria. Menimbang sesuatu perkara berdasarkan kriteria. Ini pun ada juga ditanya dalam soalan. Kita memberi pertimbangan daripada sesuatu perkara yang berlaku tersebutlah. Itu kehendak soalan yang perlu. Apakah penilaian paling kerap digunakan? Bila cikgu membuat analisis, kebanyakan soalan-soalan yang dikemukakan boleh dikatakan bincangkan adalah perkataan yang paling popular sekali. Perkataan bincangkan ini adalah, walaupun dia aras pengetahuan yang rendah, tapi dia yang paling banyak ditanya di dalam soalan sejarah SPPM. Yang kedua ialah huraikan. Huraikan
yang banyak ditanya, juga jelaskan. Jelaskan yang ketiga paling banyak. Selain itu, soalan aras tinggi sejauh manakah? Maknanya kalau soalan ini keluar, maknanya soalan ini berada pada aras yang tinggi. Kemudian perihalkan. Ini ada juga soalan tanya tentang ni. Kemudian bagaimanakah? Bagaimanakah? So, cikgu berharap agar pelajar-pelajar boleh memberi tumpuan kepada kesemua ini untuk pelajar fahami, supaya jawapan-jawapan yang pelajar kemukakan nanti memenuhi apa yang dikehendaki oleh pemeriksa lah. Okey, dan akhir sekali cikgu berharap semoga perkongsian ini bermanfaat dan dapat membantu pelajar di dalam menghadapi peperiksaan nanti. Okey, cikgu doakan semoga pelajar-pelajar berjayalah di dalam peperiksaan dan cuba untuk aplikasikanlah apa yang cikgu ajar untuk kali ini. Okey, sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum.